Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita di muka surat 93. Tetapi tiada jadi kafir orang yang berkata tidak jadi riba, beri berhutang, bayar lebihnya jika tiada disyaratkan dia di dalam akadnya, walaupun perkara bayar lebih itu sudah maklum kerana tiada jadi riba. Demikian itulah mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi. Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia masih memberikan kebolehan kita berada atas muka bumi dia hingga saat ini. Alhamdulillah, syukur kita dilahirkan daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam itu syukur Allah Ta'ala takdirkan kita dibesarkan dalam keluarga Islam. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia telah mudahkan kita jadi taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia lagi disedarkan kita kewajipan untuk ilmu. Disedarkan kita nak faham ajaran Islam. Disedarkan kita macam mana nak kenal Tuhan. Disedarkan kita macam mana nak kasih pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Macam-macam nikmat diberi, wajib atas kita mengimani dan tiada tawajuh kita dalam hati melainkan sedar semua ni adalah pemberian hanya daripada Allah Ta'ala. Dan sedar pula kita, wajib kita gunakan segala nikmat ni pada tempat yang disuruhnya. Sekalipun berlaku penyelewengan daripada pihak kita yang kita salah guna, yang kita lupa pada dia, wajib mesti lalui kehidupan ni macam mana perintah dia kat kita. Kalau kita salah dengan lalai, tak ingat kat dia, tak sedar dia yang beri anugerah, istighfar banyak-banyak, rujuk balik. Kalau bodoh pergi ngaji, macam mana nak boleh hati tu sedar ke Allah Ta'ala. Wajib tu berdoain tu, belajar tu. Mana yang dah cuai, minta ampunlah banyak-banyak. Ya Allah, ampunkan kami. Kami cuai banyak, ya Allah. Kami tak belajar, tak mencari pula tu, tak bersungguh pula, ya Allah. Waghfir lana dzunubana. Mengakulah banyak, Rabbana zalamna anfusana. Kami ni banyak buat zalim kat diri kami. Antaranya kami tak ingin ngaji apa sepatutnya kena ngaji. Kami sampai tak kenal kamu, ya Allah, sedangkan tak ada apa yang atas muka bumi ini melainkan Kau yang memberi. Waghfir lana. Itu kewajipan kita. Wajib iktiraf dia, kenal dia, sedar ke dia, tauhidkan dia. Dan gunakan pula nikmat yang diberi itu pada tempat yang diperintahnya. Dengan faham hukum syarak, tujuh ajar Rasulullah, perjalanan hidup zahir ni mesti betul. Macam mana tadi disebut berakidah kita ke Allah Ta'ala, perjalanan akidah pun mesti betul. Dua-dua mesti tepat dengan syarak. Mestilah menepati kriteria syarak ni. Perjalanan hidup kita, hak batinnya tu paling besar sekali, tu main business dia. Yang kedua furuknya apa dia? Beramal. Amal pun mesti praktikal kita atau praktikal jasad anggota dengan panca indera ni pun mesti tepat macam mana ya Allah Ta'ala perintah kita. Jadi hidup hati kita mesti wajib dalam keadaan sentiasa mematuhi SOP syarak. Istilahnya lain, mesti ikut masyiah Allah Ta'ala, ikut apa yang Allah Ta'ala kenaki untuk kita buat perkara itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, macam nikmat kita terima ni wajib atas kita sedar ke dia, gunakan tempat tu pada tempat dia tu. Kalau ada penyelewengan, mengakulah banyak salah kita. Jangan sama sekali menghalalkan benda yang haram. Jangan sama sekali mengubahkan hukum yang dah telah ditetapkan dalam agama Islam. Apatah lagi perkara yang telah diijma' oleh para ulama.
Dan bila sebut ijma' dia mesti ijma' ni ijma' ulama mujtahidin. Itu juga khasnya dalam bab tauhid. Ijma' tu semua ijma' ulama yang muwahhidin, yang mu'tabarin, yang memang dia ambil iktibar perkataan dia boleh diguna pakai pasal sahihnya iman dia, sanad ilmu dia, siqahnya dia dan seumpamanya. Jadi banyak perkara tu kalau kita ada benda yang silap, guna silap tadbir, silap ceburi, silap uruskan, silap pasal tak ada pengetahuan, silap, wajib atas kita semua tu taubat lagi. Betulkan balik perjalanan kita pasal kita semua belum sempat, bukan ada kesempatan untuk belajar segala perkara yang berkaitan bab agama. Tambah kita dulu tak pernah sedar dalam bab agama. Alhamdulillah. Dan kalau kita dapat kesedaran ini daripada kecil, alhamdulillah, memang ini nikmat besar Allah Taala beri atas kita. Wajib kita mensyukuri dia. Pasal apa? Tak semua orang dapat special keadaan macam mana kita. Ada orang umur 50 tahun baru belajar tajwid. Belajar, rupanya baru sedar. Fatihah macam tak betul. Sejak dulu ni. Macam mana? Wajib sembahyang lain tu. Contohlah, dia baca dengan lain. Memang dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak tahu tu. Bila belajar makhraj huruf baru tahu. Selama ni aku Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Dia tak tahu ain tu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ain tu dia tak tahu. Contohlah kan. Kalau ain tak betul, kalau sekarang 50 tahun, balik katalah umur 15, kau tolak tu kotor semua. Sedangkan wajib bacaan Fatihah ni betul. Sebelum balik dah kena belajar dah atas surah ayat. Kalau tak belajar pun balik-balik tu kena pergi belajar dah walaupun mak bapak tak hantar. Ada bab kita belajar bab khimah awal-awal dulu. Yang kata apa? Wajib atas kita kena jaga agama. Taklif dah kita dengan sebab Islam yang kita dapat. Walaupun tak sampai seruan orang ramai, seruan tutup guru, seruan para ulama, walaupun tak ada diletakkan kita di tempat pengajian, wajib atas kita cari ilmu pengetahuan tentang Islam pasal kita orang Islam. Wajib kita jaga agama kita, wajib kita betulkan syariat kita. Mana telah cuai, kalau sampai tak sah, wajib kontrol. Bab zakat, kalau saya sebut tajwid pun, dia tengok kantoi tak betul, agak-agak bab tauhid macam mana. Kalau bab tajwid pun rata-rata orang belajar tajwid yang tu pun tak betul, agak-agak bab tauhid kalau semak macam mana. Kalau semak-semak tengok-tengok macam mana. Dia tu orang Wahabi. Semak-semak tengok macam mana, kapitalisme. Semak-semak macam mana, tengok boleh jadi kufur. Kalau tahu satu lagi kita mengaji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sinarkan hati sanubari kita, celekkan kita, diri kita daripada gelapnya jahil tu. Jadi khasnya apa yang kita nak bicara ni, dengan bab benda jadi murtad ni, prinsip dia sebut adalah menukarkan hukum yang haram jadi halal. Khas yang terdekat kita bicara adalah mengenai riba. Riba ni atas dia sebut ada riba qardi, antaranya riba hutang. Riba hutang kita dalam mazhab Syafi'i, apa-apa hutang yang telah dipersetujui untuk satu amount yang tertentu, dalam masa akad tu dipersetujui untuk bayar lebih daripada kadar hutang, itu adalah riba dengan sepakat ulama tanpa khilaf. Kita mazhab Syafi'i tu lah. Maksudnya kalau 100,000 masa akad tu saya hutang 100,000, buat agreement, berjanji akan bayar dengan jumlah sekian dan selama 5 tahun jumlah bukan 100,000 tapi
Katalah macam ni, 100 ribu 10 sen. Riba walaupun 10 sen. Riba walaupun 10 sen. Riba walaupun 10 sen. Di akad tu dah ada lebih. Riba walaupun 10 sen. Apatah lagi 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu. Riba tetap riba walaupun 10 sen. Ada riba banyak umur saya sebut semalam. InsyaAllah kita ada kesempatan nanti kita memang nak baca bab riba secara tunggu ni, gaji cik ni, insyaAllah. Ada riba yang sekali lalu disebut, ada riba dalam madah yang ribawi. Madah ribawi apa? Makanan emas perak, emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras. Itu satu lagi nauk ribawi. Sebab zaman kita pasal jarang guna sistem barter, sistem tukar barang dengan barang ni, tak banyak riba macam ni, tapi masih ada riba. Terutama beli emas dengan emas, jual emas lama ambil emas baru. Tapi emas lama lagi berat daripada emas baru sekarang. Cuma pasal dia pasien baru, maka dibayar dengan emas, katalah misalnya 40 gram, tapi dapat emas balik tak payah bayar apa-apa dah, dengan nilaian 30 gram. Tu riba. Tu riba. Riba dalam benda-benda ribawi. Khas contoh tu emas. Dan memang yang banyak pun ribawi ini, barang-barang ribawi, madah ribawi ini, kebanyakannya riba dalam bab emas. Perak, kita jarang ada muamalah dengan benda perak. Makanan, tukar beras dengan beras, jarang nak berlaku kan. Walaupun nak kata tak ada, ada. Kena kenal riba waktu tu. Kena kenal riba waktu tu. Riba paling banyak, riba hutang. Kaedah kita macam mana dalam hadis sebut, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang boleh bawa pada manfaat, dia adalah riba. Antara manfaat tu 10 ribu, jadi bayar 12 ribu. Manfaat. Ataupun hutang 10 ribu, kebun getah kau bagi aku untung, aku punya, selagi kau tak payah hutang. Riba. Bagi 10 ribu, bila-bila aku nak balik kampung, kita tak ada, kau mesti bagi pinjam kat aku, kata manfaat. Riba. Riba. Dalam masyarakat sebut siap dah. Kaedah kita daripada hadis tu, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba ni, kita dalam mazhab ni ai fil aqdi, dalam akad. Dalam akad. Jadi siapa-siapa yang menghalalkan riba macam tu, dia kata tak riba, dia kata halal. Menafikan tu riba pula, punya jahil, punya bengap, macam mana? Benda yang riba kata tak riba, kafir. Tu bahaya sangat jahil ni. Jahil ni sebab pergi buat dosa satu hal. Jahil dengan sebab dosa tu jatuh kufur tu satu hal. Pasal apa tu? Pasal jahil. Kenapa boleh jadi kufur? Kerana tak faham dan tak reti nak mengisbatkan yang haram adalah haram. Itu masalah dia. Apatah lagi tertukar yang haram ni katakan halal. Masalah tu. Saya buat misal contoh nak tunjukkan kejinya benda halal jadi haram tu apa? Dia ada isteri dia halal lah. Ni ada orang perempuan lain tak mana tak kenal, tapi dia buat macam isteri. Pada dia kata halal. Macam itulah jijik dah. Macam itulah jijiknya. Benda yang haram dia kata halal. Boleh faham macam tu kan? Contoh buat misal tu kan nak lagi faham. Dia beli daging lembu pada sangkaan dia. Tengok-tengok babi. Bukan babi biasa, babi hutan pula tu. Contohlah kan, nak bagi sedar ayat tu. Macam mana? Padahal dia beli tu babi. Dan dia intikad benda tu halal, sedangkan benda tu haram. Ui, gilanya. Agak-agak kalau tahu macam mana? Buat. Macam tu lah. Patutnya, riba ni. Tak tahu riba. Dia tengok riba. Macam mana? Macam tu sepatutnya. Masuk buat tu lah. Menyesal tak nak dah. Ya Allah ampunkanlah aku. Pasal apa? Pasal faham sangat dia adalah dosa.
Macam mana jijik termakan daging babi disebabkan jahil. Macam itulah jijik termakan riba, macam tu bahasanya. Pasal jahilnya. Macam mana tersalahnya baca Quran sampai sembahyang tak betul. Oh, rupanya pergi tak belajar tajwid, tak betul sembahyang kita. Wajib taubat dan wajib muntah hijau yang tu. Aku takkan menjadi bodoh lah dalam bab ni. Patutnya macam tu perasaan kita. Ada perasaan macam ni tanda orang beriman. Mudah tak lagi iman kat kita. Saya dah dapat iman ni tu bukan senang. Bukan senang. Kita kadang kita je rasa kita beriman. Pasal iman ni dia bersama hati. Dia adalah sentuhan hati sanubari. Dengan apa yang kita buat tak kena dengan perintah ilahi. Sepatutnya mesti ada rasa kecut dalam hati. Kecut dalam hati tu mesti ada. Ada kecut ke? Ada orang buat benda yang salah dengan perintah ilahi. Tapi yang makin membesarkan diri, makin mendabik dada bahawasanya tak pernah aku salahi dan sanggahi hukum syarak yang aku buat setiap hari. Sedangkan yang dibuat tak pernah ada yang betul dan tak pernah belajar pun apa yang betul daripada ulama-ulama mutawatir. Sikitlah dengan bahasa-bahasa gitu. Baik, seterusnya atas kita nak bicara riba ni, tarif bagi dah sekali lalu kan. Dia kata tak jadi kafir orang yang kata tak jadi riba beri berhutang, kes hutang ni. Tapi bayar lebihnya jika tak disyaratkan dia di dalam akadnya. Masa akad tak berbuat syarat apa-apa. Tapi sampai satu ketika bila minta hutang, minta dibayar, dia kata tak ada lagi duit saya nak bayar. Apa kaedah dia? Apa kaedah dia? Hutang apa berlaku? Dia minta satu bayaran sebagai bunga. Tapi masa hutang tu tak ada janji apa-apa. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Kadang ngaji nampak macam faham, punya pegang. Tidur apa ya? Oi, jangan tidur lah. Siapa tu tak tahu lah. Online ke kat depan ke. Sedarlah sikit. Ngaji ni, ada benda yang besar kena perhati. Poin tu nak diambil. Nanti tanya-tanya tengok bengam. Macam tak faham, macam tak bisa dengar. Kaedah kita mazhab Syafi'i untuk nama riba ni kullu qardin jarra manfaatan berdasarkan hadis-hadis lain apa? Untuk nama riba dalam bab hutang ni dia mesti janji setuju di akad. Masa akad tu setuju, masa kita duk akad hutang tu, bagi hutang 100,000, kau mesti bayar kat aku dalam tempoh 5 tahun 120,000. Itu riba. Dan dia riba tanpa khilaf. Tanpa khilaf. Maksudnya semua mazhab mengatakan hak tu riba. Kalau tak bubuh dalam akad untuk bayar lebih tu, tak ada janji apa-apa pun, kita mazhab Syafi'i yang tu tak panggil riba. Atas nama riba tidak. Atas nama riba tidak. Tapi bila sampai satu tempoh minta bayar bunga, walaupun pada akad tu tak ada janji untuk bayar lebih, minta bayaran lebih itu haram. Tapi haram tu haram bukan atas nama riba. Haram tu pasal zalim minta satu bayaran yang bukan ada hak untuk dia nak minta bayaran. Bukan sewa. Apa lagi? Bukan meniaga. Apa? Aja minta. Kita mazhab Syafi'i tak riba tu. Mazhab Hanafi riba. Pasal mazhab Hanafi tak syaratkan untuk bayar lebih itu mesti dalam akad. Dia bukan walaupun tak berlaku dalam akad. Akad tak ada kata apa-apa. 100,000 bayar 100,000. Macam itulah asal akad. Tak ada bayar lebih-lebih. Tapi bila masa bayar, bukan orang beri hutang tu minta lebih. Orang yang berhutang tu bayar lebih. Ni bagi 100,000 ni hutang. Ni ambil 10,000, ni 10,000. Kenapa? Jasa baik awak bagi hutang saya, kalau tak susah saya dulu. Ni saya dah dapat kelepasan macam-macam ni, dan bahkan dapat pula dengan limpah kurnia Allah Ta'ala, diberi pula rezeki yang murah. Yang ni saya bagi atas jasa baik kamu bagi hutang saya 10,000 dulu, 100,000 dulu. Ni saya hadiahkan 10,000 untuk awak. Masa hutang tak ada janji apa-apa. Kita mazhab Syafi'i memang tak riba. Hanafi riba. Kenapa?
Kenapa? Kenapa? Tak tumpu tu. Ada benda tak faham tu. Nampak je faham. Kenapa? Kerana dalam mazhab Hanafi tak syarat untuk nama riba mesti bayar lebih, sebut pada akad. Bahkan apa-apa dapat lebihan, dapat manfaat sekalipun tak dijanjikan pada masa akad. Apa-apa manfaat berdasarkan hadis tu, kaedah dia apa dia, sekalipun bukan dia yang orang beri hutang tu yang minta, tapi orang yang berhutang tu dia yang nak balas jasa baik, kaedah Hanafi adalah riba. Kita mazhab Syafi'i tidak. Faham? Itulah nak ambil duit tu. Itulah nak mengerti. Itulah jangan jadi bengap tu. Oh, ni saya yang bahasa macam tu kan. Saya yang ngajar budak-budak macam tu. Dia ngaji ni kadang tengok macam bagus je, tunduk. Mungkin bengap, tak kerti nak ambil kat mana. Tu yang jadi bodoh tu. Baik-baik syariat ke, bab akidah ke, dia tak faham. Tak faham. Ngaji tu tak kerti nak ambil poin. Apa beza, tak mana. Mana itibak tak itibak, mana ijma tak ijma. Nak tengok poin tu, the main point tu kat mana. Satu yang dia kata, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, kalau tak mensyaratkan dalam masa akad, walaupun ada bayar lebih, walaupun bayar lebih, dan walaupun bayar lebih itu sudah maklum memang akan kena bayar lebih punya, tapi masa akad tidak ada apa-apa persetujuan, sama ada di pihak orang berhutang ataupun diberi hutang, orang yang beri hutang ataupun yang memberi hutang, untuk bayar lebih pada waktu bayar. Kita mazhab Syafi'i itu tak panggil riba. Tapi kalau diminta lebih itu haram, atam kata minta bayaran lebih, yang tu hukum makan harta secara batil, tapi dia bukan riba. Dosa atau tak dosa? Pasal bayar lebih, minta bayar lebih, tapi bukan riba dalam mazhab Syafi'i. Tapi dia masih riba dalam mazhab Hanafi. Sekalipun ikhlas hati diberi oleh orang yang berhutang atas jasa baik, orang yang memberi hutang kat dia pasal telah melepaskan susahan dia, yang hutang dia bayar memang 100,000, saya bagi contoh tadi, dia bagi 10,000 ke 5,000 ke 100 ringgit kan. Ini 100 ringgit jasa baik awak bagi hutang saya 100,000 dulu. Kalau mazhab Hanafi macam mana? Haram ambil, dia riba. Mazhab Syafi'i macam mana? Terima kasihlah. Bahaskan mazhab Hanafi, tu saya bagi contoh, orang berhutang tu bagi hadiah kan, bagi hadiah, tak dijanji apa-apa dalam akad. Saya bagi contoh adalah Hanafi ni kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Dalam mazhab Hanafi contoh, dia bagi hutang kita 100,000, kita berhutang lah. Dengan sebab hutang tu, katalah macam ni, kita pergi jumpa dia, kita tahu dia nak balik kampung, kereta tak ada, kereta dia rosak contoh kan. Kita dia rosak, bubuh di reverse rupanya. Contoh lah. Bubuh di reverse. Kereta siapa tak tahu lah. Bubuh di reverse. Bubuh N pun reverse juga. Mesti ada masalah. Dia nak bagi hutang kat kita 100,000. Kita pergi jumpa dia. Kereta kata nak balik kampung. Kata kereta rosak je. Macam ni lah. Dah awak dah bagi saya 100,000 hutang dulu. Saya buat kereta ada 2 biji. Saya pun tak ke mana. Pakailah kereta saya. Pakailah kereta saya. Mazhab Syafi'i tak ada masalah. Memang tak syarat apa-apa pun masyarakat. Kalau aku bagi hutang 100,000 ni, bila-bila aku nak pergi balik kampung, kalau tak ada kereta, kau wajib bagi aku pinjam. Wajib bagi aku pinjam tu, manfaat tu. Dalam akad dah bagi syarat itu. Riba mazhab Syafi'i. Kalau tak bagi syarat, tak ada apa-apa. Mazhab Hanafi, walaupun tak berbuat dalam akad, apa-apa manfaat, riba. Jadi saya contoh apa? Dia kata macam tu. Masa hutang memang ada hutang 100,000 ni. Sebab saya awak dah bagi hutang saya 100,000, saya bagilah awak pakai kereta ni. Kereta BMW lah tu. Contoh lah. Ferrari lah tu kereta.
Kemek ke cala ke tak kisahlah, pasal 100 ribu kau untuk bagilah. Contoh kan, anak mazhab Hanafi tu ada ni, dia kata apa tau, minta maaf, saya tak boleh ambil. Pasal apa? Ini haram, ini riba. Pasal apa? Pasal awak kasih saya pinjam ini kereta, pasal Hanafi saya bunyi indah sikit kan. Saya sebut ni pasal saya sendiri tak pernah lah muamalah dengan orang macam ni, tapi ada kawan-kawan saya yang pernah, dia meniaga beli barang daripada orang-orang yang orang India ni, buy apa, memang membeli barang ni, beli barang hutang, itu bila bayar, bila lebih, bagi kek air raya, bagi biskut air raya kat dia, memang tak ada bayar lebih, tapi di atas dia bagi hutang tu, kita pun untung banyak lah, kita bagi kek raya kat dia, ini apa Ustaz? Kasih ni kek, hutang semua, bagi saya hutang dulu, sekarang dah boleh bayar hutang, ini jemaah hari raya, astagfirullahalazim, wah, haram ini, Ustaz, ini haram Ustaz. Kawan saya itu, Ustaz, haram Ustaz, ini riba. Melengkung dia, riba. Dia tak saya jumpa kan, untuk dia rujuk saya kata macam mana, memang Hanafi riba, Hanafi riba. Okey, boleh faham saya kata apa? Itu yang kita turun ni kata apa, kalau ada orang kata 100 ribu bayar 100 ribu, memang itu agreement dia, perjanjian dia, cakap mulut dia, contoh misalnya. Tapi bila dah 5 tahun dia tak bayar, minta duit tak ada, 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 sampai 5 tahun kawan pun sengkit, PKP, saya nak minta bayar 100 ribu, saya tak ada bayar, baik macam ni lah, 100 ribu tetap 100 ribu, saya nak 100 ringgit. Buat apa? Saya nak makan apa, PKP duit tak ada, saya nak 100 ringgit, 100 ribu tetap 100 ribu, apa ni, bunga. Masa akad dulu tak ada apa-apa. Mazhab Syafi'i riba, tak, Hanafi riba. Okey, ada orang kata halal mintaan ni, tak, yang ni bukan riba tadi, halal minta, kafir tak? Susah kan nak hukum apa je kan. Kafir tak? Tak kafir. Siapa? Pasal dia bukan ijma'. Situ kita punya poin baca tu, dia bukan benda ijma', haram. Haram atas nama riba, pasal dia bukan menghalalkan riba tu, pasal dia tak riba mengikut mazhab Syafi'i, tapi riba mengikut mazhab Hanafi. Tu yang tak kata dia bukan ijma' tu, tapi masih haram mazhab Syafi'i, haram tapi bukan riba. Jadi bila haram bukan riba, dia bukan halalkan riba, dan dia tak tahu benda tu haram, pasal dia kata bukan riba ni, aku nak minta, aku nak makan apa. Sepatutnya kalau aku ada 100 ribu tu, dia bagi alasan macam-macam lah, tapi nak kata, tu yang dia kata, Hasan nak kata, kalau tak jadi riba macam ni, pasal dalam akad tak ada janji apa-apa, tapi bila dah sampai satu tempoh ada sebab menyebabkan dia minta bayaran bunga tu, dia minta pada semasa akad tak ada janji apa-apa, atas nama riba, tidak. Dengar elok, dia bukan nama riba, pasal tak janji dalam akad, dalam mazhab Syafi'i kan, dalam mazhab Syafi'i rahmatullah alaih, tapi masih nama riba dalam mazhab Hanafi, tapi minta lebih tu haram, tetap haram. Pasal apa haram? Pasal apa hak nak ambil, dia lebih kurang cukai, ambuhi lah bahasa cukai apa, pasal dah 5 tahun aku minta, kau tak ada duit, aku tak ada duit, ni cukai. Kau nak nama cukai ke, nak nama apa ke, tapi tetap haram, tapi nak kena cukai, tukar cukai, tapi dia minta lebih tu haram, pasal tak ada hak untuk minta lebih. Tapi atas nama dia, atas mazhab Syafi'i, yang tu tak panggil riba. Satu hal. Apa lagi saya nak sebut tadi? Sallallahu alaihi wasallam. Situ dulu. Boleh faham? Tu. Yang tu ilmiah sikit lah, akademik sikit. Nak ambil poin mana nama riba, mana tak nama riba. Kalau agreement dengan bank ni, susah sembang. Memang dia siap lah, kalau 100 ribu, kadar dia berapa persen, dia tak tulis pun berapa kan. Disebutlah syarat ni, yang ni sepatutnya yang kena bayar setiap bulan dalam tempoh berapa tahun, lepas tu sekiranya ada 3 bulan betul-betul dia ambil kereta balik, kena gelebak-gelebuk macam-macam dia tulis, saya silap kena gadai apa-apa,
benda yang kita beli jadi apa pun tak dapat, kereta pun dia ampas balik, rumah dia ambil balik, lelong rumah tu melopong kita. Dia akan buat itu. Memang riba awal-awal ni. Riba awal-awal ni. Sama ada riba dalam mazhab Syafi'i, apatah lagi dalam mazhab Hanafi. Lagi gila punya riba. Dalam mazhab Syafi'i pun memang riba. Boleh. Soalan tu situ. Boleh, soalan. Haram atas nama berdosa. Pasal benda tu dia tak maklum fitin bidururah. Atau dia bukan menghalalkan atas nama riba. Dia haram dia atas kata ambil harta cara batil. Tapi kalau bak cukai tu kalau ikut dia syahid maklum fitin bidururah tu. Cuma dah bodoh tak belajar, tak tahu kata dia haram. Macam mana? Wajib taubat. Wajib taubat. Okey. Ya, betul. Dia tetap haram tapi bukan atas nama riba. Ya. Saya banyak dalam sesi kewangan sekarang. Dia ada panel-panel syariah. Ya. Jadi dia kata halal tapi boleh dipercayai macam mana? Panel syariah lah ni saya komen banyak lagi payah kan. Dengar apa tok guru kita sebut. Kita belajar dalam kitab semua sebut macam ni. Kenalilah panel syariah tu layak tak layak jadi panel, cerdik ke bengap. Macam tu lah. Payahlah ni. Kita sebut lebih-lebih lagi payah. Saya cakap pun berdasarkan apa yang kita mengaji dalam kitab sebut macam mana, tok guru kita duk belajar ajar kita macam mana dulu. Disiplin kitab pun ni kita baca kitab Rumi lah kan. Tulis Rumi ni. Kitab Arab pun kita baca kullu qardin jarra manfaatan tu hadisnya. Cara ulama kita istimbat apa satu hal macam ni. Yang ni tak berlaku ijma' sama ada dalam akad atau tak akad tu. Jadi sekali pun ada panel-panel syariah macam tu, bengap. Betul. Kalau saya kasar saya sebut bengap lah. Maksud apa? Tak boleh pakai yang panel syariah. Pelik gila je macam mana dia boleh kata halal. Tu bukan riba. Padahal riba gila punya. Riba gila punya. Jadi panel syariah pun hati-hatilah ni. Dia panel syariah, ada panel syariah Magi. Ya. Yang fake-nya. Panel syariah. Kuat. Panel syariah. Kuat tu kuat. Kuat ni. Tipu lah kan. Tipu. Kaca punya. Bukan permata punya. Panel syariah. Kaca punya. Dapat label aja. Dapat gelaran je panel syariah. Tapi bengap. Asas syariah pun tak tahu. Nanti kita jumpa lah. Bab-bab tu. Saya kata asas syariah pun tak tahu apa dia. Ada benda sangat asas fiqh dalam bab muamalah pun dia tak kerti. Tapi telah dilantik untuk jadi panel syariah. Memang berani cakap macam tu. Siapa? Pasal memang kenyataan dia dalam bab-bab muamalah ni merepet. Tapi dilantik sebagai panel syariah dan dijadikan sebagai rujukan dalam bab muamalah di Malaysia. Tengok saya sebut. Berani saya sebut itu. Berani pasal dia sebut merepet. Tak betul langsung. Dalam mazhab Syafi'i pun tak betul. Lagi ada apa tu? Riba tak riba? Riba tak riba? Dividen kita bagi duit kat bank bagi dividen kat kita. Yang tu kan? Kita bagi duit kat bank tu kita bagi bank hutang ke? Bukan. Jadi kita bukan bagi dia hutang, kita simpan. Dah kita simpan tu, dia pakai tak duit dia? Dia pakai. Lepas tu dia balas tak jasa baik kita tu? Ada tak janji apa-apa? Nama pun akaun wadiah kan. Tengok selepas tahun dia bagi kita RM200. Boleh ambil tak? Kenapa? Bukan kita bagi dia hutang. Bukan riba lah. Bolehlah ambil. Pasal apa? Memang bukan riba. Pasal bukan kita bagi dia hutang. Kita bicara ni apa? Hutang. Tapi jangan tak tahu dalam masyarakat kita, pasal ada juga ustaz-ustaz yang Mangkuk Ayun tadi lah, yang pendek-pendek syariah ni, dia kata yang ni riba. Pasal apa? Dia riba pula. Yang tu bukan riba. Pasal kita bukan bagi hutang kat bank. Kita simpan kat bank. Benefit yang ni dapat tu dibagi kita benefit balik kan.
Bukan riba. Atas nama faedah, dividen, apalah macam tu kan. Itu bukan riba. Itu bukan riba. Bagi faham hutang tak hutang tu. Di sebaliknya, dia hutang dengan bank. 100,000, bayar 120,000. Macam tu. Dia kata, itu tak riba. Maksud apa? Adulah tak riba. Itu memang riba. Memang hutang. Lebih pula tu. Akad pula tu. Agreement lagi. Duty stamp lagi. Contoh lah kan. Tak kira lah apa. Tapi bagi faham poin tu. Ya. Itu simpan kat dia bagi lebih. Ambil lah sekalipun bank tu bukan bank Islam, bukan bank muamalat misalnya. Bank apa? Hong Leong Bank, Hong Kong Shanghai Bank zaman dulu lah kan. Chartered Bank, Standard Chartered dulu lah. Ni mana dah? Bank Bumi Putra. Berapa banyak dah bank-bank yang lingkup. Apa lagi bank-bank dulu kan? Arab Malaysia ada lagi. Dah itulah. Kaedah kita, bank tu memang bukan bank Islam kan? Bank tu bank kafir. Dia seolah-olah kita simpan duit dekat apek tongkang. Apek tongkang tu tanam sayur pun ada, tanam sawit pun ada, bela babi pun ada. Contoh. Jadi bank pun ada sawit pun ada, getah pun ada, macam mana? Toto pun ada, Genting Island pun ada, Lumbur Kuda pun ada. Dia bagi kat kita tu, memang ada yang riba punya, ada sawit pun ada, kita tak tahu mana satu tu. Macam mana kita bagi dekat apek tongkang ni, 100,000, dia pun pakai untuk meniaga babi pun ada, buat kandang apa, tapi tak tahulah. Habis-habis dia bayar kita 100,000, Haji ini RM100 kasih hadiah sama lu lah. Maksudnya apa? Kita sudah berniaga banyak, untung sudah besar lah. Sekarang RM1 hadiah present sama lu. Boleh ambil? Kaedah kita harus ambil. Walaupun muamalah dia ada halal, ada haram. Harus ambil, bukan wajib ambil. Walaupun harta dia ada benda syubhah, bukan benda syubhah, benda haram, tapi selama-lama harus ambil ini. Jika dividen yang dia bagi itu bukan jelas, ta'yun, nyata daripada benda haram. Kalau dia apek tongkang, tak ada daripada muamalah dia melainkan semua haram. Babi, judi, arak. Itu aja. Kita simpan duit kat dia. Atau kita bagi hutang kat dia, simpan duit kat dia. Dia bagi kita dividen. Haram ambil. Pasal muamalah dia 100% haram. Itu kaedah kita, muamalah. Boleh? Faham? Kalau kita nak berjual beli lah, apek ni, token ni, memang tak ada benda yang dijual daripada pendapatan dia, melainkan semua benda haram. Babi, arak, judi. Kalau dia ada kedai, haram dia beli. Memang kita beli pasir, tapi daripada duit tu nanti dia akan arak, judi, babi. Haram muamalah dengan dia. Haram muamalah. Keep the change, tak boleh ambil. Tak boleh buat gitu. Maksud apa? Change tu dia akan guna untuk beli babi, arak, judi. Macam tu. Boleh faham sebut apa? Tapi kalau sayur ada, getah ada, nak beli pasir kedai Cina boleh? Boleh? Kita hutang duit, kita bagi duit Cina tu simpan, lepas tu nanti dia bagi satu faedah kat kita atas negara dia, boleh? Boleh. Harus muamalah. Samalah dengan bank-bank konvensional ni. Duit dia jika bukan nyata apa dia beri itu adalah mutlak haram, maka harus ambil. Kalau memang mutlak benda haram, haram nak ambil. Pasal dah tahu benda tu haram. Bahkan kalau dah tahu haram, bukan saja haram ambil apa dia beri, bahkan haram beri. Pasal dia akan gunakan pada tempat yang haram, istilahnya membantu dia buat benda haram. Muawanah ala atas benda riba, dia adalah riba. Muamalah atas benda haram, dia adalah haram. Apatah lagi ambil manfaat daripada benda yang telah ternyata dia adalah haram, dia adalah haram. Okey, jelas.
Ya. Harus pakai. Harus. Masuk bank sama, nama je lain. Nama wadiah, nama komersial, sopir. Dia duduk niaga babi pun babi kat lah, getah-getah kat lah kan. Sama. Itu yang ada panel syariah macam ni, kita pelik ni. Macam mana dia boleh kata yang ni halal, yang komersial punya wadiah haram, wadiah yang Islamiknya halal. Sama lah, QWSP asalnya simpanan kita di masa akan datang, macam itulah kan. Memang dasar dibuat pun pemerintah duit babi ada tak? Pemerintah kita duit babi ada tak? Ada. Duit arak ada. Duit judi ada tak? Duit genting alen ada. Duit sawit ada. Duit timah ada. Ada. Kalau hulu banyak lagi timah. Raman hidrolik tu. Duit sawit ada. Kayu balak ada. Petroleum ada. Ada. Jadi QWSP ni kerajaan bagi kat kita benefit daripada kita punya akaun tabungan pekerja ke, akaun majikan ke. Memang ada muamalah dia, ada halal dan haram. Jadi harus tak untuk kita ambil manfaat dia bagi tu? Harus. Pandai. Kenapa harus? Pasal harus menerima pemberian yang kita pun bukan melabur. Satu. Kita simpan nama pun QWSP, kumpulan wang simpanan pekerja. Nak sebut tak erti lah. Tak wang pekerja. Okey, kumpulan wang simpanan, simpan. Walaupun simpan, dia bagi faedah tak? Bagi. Memang ada halal haram, betul? Apa hukum ambil? Harus. Wajib ke keluarkan misalnya hanya ambil 60%, 40% pasal muamalah dia adalah haram, maka 40% tu haram. Dia tahu. Entah-entah kita punya semua pergi belah sawit. Entah-entah juga semua pergi belah babi. Boleh jadi juga. Macam mana? Dia bagi. Tentu tak duit kita pergi mana? Tak. Untuk dia bagi pula, tentu tak daripada mana? Untuk apa hukum? Harus muamalah. Kalau pelaburan ni dia dah berjanji awal atas nama tu, maksudnya dia duit tak berapa ada ataupun duit ada, untuk membesarkan lagi modal dia kita beri, dia sebagai pekerja, kita sebagai pemodal. Yang tu beza antara simpan dengan melabur. Melabur ni kita bagi kat dia sebagai pemodal, dia pekerja. Nanti keuntungan yang dia dapat tu dia akan beri sebahagian kadar-kadar dia yang tertentu kepada kita. Tu melabur. Yang tu ada bab dia, yang tu dipanggil mudharabah. Dengan atas dasar kita pemodal, bagi modal kat dia untuk dia belanja. Pasal dia duit tak ada ataupun duit ada tapi nak besarkan modal dia. Lepas tu dia bagi keuntungan kat kita. Itu beza melabur. Tetap sama juga dari prinsip. Boleh ke melabur dekat QWSP? Contoh kan. Katalah kita punya QWSP dia ambil banyak ni ya. Kita potong lagi besar untuk duduk dalam QWSP. Boleh? Cuma atas kita simpan kan. Tu simpan. Jadi atas tanya beza simpan dengan melabur, beza di situ. Di atas niat, qasad, maksud. Beza di situ. Walaupun katalah kita simpan, dia tengok dia bagi faedah. Harus ambil sekalipun daripada kerajaan, sekalipun daripada APEC China, sekalipun Hong Kong Bank, Hong Kong and Shanghai Bank, Bank, Cocok Bank, Yong Taufu Bank, boleh, harus selama-lama bukan bank dia, hanya orientasikan di atas benda haram. Kalau memang dia orientasi atas benda mutlak haram, jangan kata nak ambil faedah, bagi duit kat dia untuk simpan haram. Pasal apa? Pasal duit kita tu akan digunakan pada tempat yang haram. Membantu pada benda yang haram adalah haram. Itu asal kaedah. Siap. Simpan duit kat genting halim berhad, kepala otak engkau. Bahasa senang kan. Okey, siap. Bagi faham jelas tu prinsip tu. Ada.
Jadi nak cerita ni, kita nak cerita apa? Nak cerita nama riba, tak riba tu mana? Kalau ada orang kata, kalau gitu Ustaz, senanglah. Hutang 100,000, kita kata hutang 100,000, bagi hutang 100,000. Diam aja. Setiap bulan minta. Minta pun bukan minta hutang, minta bunga je. Tetap haram, tapi yang tu bukan riba. Dalam kaedah kita mazhab Syafi'i. Haram tu siapa? Apa hak kau minta setiap bulan? Ni duit bunga. Duit bunga. Dia mesti ada bunga, nak buat buah. Tapi sekarang bunga tu ada kat engkau apa? Modal tu ada kat engkau. Aku ambil bunga je. Contohlah bahasa-bahasa gitu kan. Macam mana? Tetap haram ambil tu. Tapi dia bukan riba dalam mazhab Syafi'i. Hanafi dia riba. Pasal tu tak jadi murtad tu. Tapi haram tu salah buat. Kaedah kita asal macam mana? Kalau orang berhutang dengan kita 100,000, tengok tak boleh bayar 5 tahun tempoh misalnya, atau setiap bulan kena bayar ni. Dia tak boleh bayar. Tetap 100,000 kena bayar. Bahkan kaedah syarak macam mana? Fa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau orang berhutang tu, kalau dia susah macam mana? Bagi tangguh lagi masa dia. Lepas tu lagi bagus macam mana? Yang ni dia panggil qardu hasan. Apa dia qardu hasan? Hutang 100,000 macam mana? Bayar 80,000 je. 20,000 tak apa, halal. Ni asal muamalah bank Islam. Pasal dia susah. 100,000 hutang macam mana? 5 tahun tak boleh bayar macam ni. Oleh kerana awak tak boleh bayar dah 5 tahun, 90,000 je bayar. Tak payah 100,000. Saya pun orang kaya dah. Saya pun dah kaya dah. Jadi memang awal saya tahu awak susah nak bayar. Oleh kerana awak tak boleh bayar, saya turunkan lagi. Bukan 100,000, 90,000. Riba kepala tak apa, bukan tambah, bagi kurang. Itulah asal muamalah kita. Bank bukan bengong. Dia kena bantu orang susah. Yang hutang 100,000 tak boleh bayar, kurangkan amount dia. Bukan lagi lama tak bayar, makin cekik bagi mampus dia. Dengar prinsip Islam macam mana. Satu patutnya bank macam tu. Yang ni bank apa-apa modal pun tak ada, dapat je permit, lesen, boleh dapat buat bank macam mana? Boleh pula package buat hutang macam ni. Lah banyak pula tu orang buat hutang macam mana? Kita boleh buat duit kita sendiri. Zaman sekarang. Dia boleh buat duit atas angin. Dia tak ada modal. Modal dia lulus. Dapat kelulusan untuk buat bank. Saya pernah ada Google Meet dulu dengan geng-geng, ada pengarah-pengarah bekas CEO bank apa? Bank muamalat. Dia cerita macam mana tu. Saya kata, saya ingat sangkaan saya je. Rupanya memang betul. Sampai dia pelik apa? Dia pelik macam mana boleh ada ustaz-ustaz, ustaz ni yang jadi panel-panel syariah sampai mengatakan yang ni Islamic banking macam ni dan halal dia. Saya cukup pelik kata dia. Pasal saya tahu bank ni apa. Dia tak pernah mengaji Islam, tapi dia orang Islam lah. Tapi dia tahu memang benda ni tak betul ni, bukan Islamik. Tapi dia pelik kata dia, macam mana ada panel-panel syariah yang daripada pengajian agama ni boleh kata yang ni adalah halal. Bila dalam Google Meet tu, saya kata, saya ingatkan saya seorang je muskil. Rupanya kalau CEO bank muamalat pun dia muskil, maksudnya saya punya muskil tu tepatlah. Memang saya muskil kan? Macam mana boleh ada panel-panel syariah ni? Duk kata Islamik. Kalau saya kata apa? Yang ni semua dia panggil Islamik. It's not Islamic. It's only a gimmick. Saya kata. Saya selalu sebut dengan bahasa gitu. Rupanya betul. Memang it's only a gimmick. Yang peliknya, itu yang saya kata, panel syariah ni macam mana? Panel syariah bengap. Tak faham asal-asal muamalat. CEO bank yang tak pernah mengaji Islam pun dia tahu yang ni tak betul. Ni yang elok saya sebut. Saya pernah Google Meet. Selalu sangka baca-baca, yang baca-baca ada juga lah kan. Ni memang Google Meet lah pasal PKP. Siap. Tak apa tu biar kan. Hukum masih tahu. Bilion ke apa ke, trilion ke. Apa ke? Saya rasa ni dalam bank-bank kewangan Indonesia ni
Rasanya tak ada yang usulkan halal lah sebenarnya. Atas nama halal 100% tu memang tak ada lah. Cuma cara muamalat tu. InsyaAllah jumpa tempat ni, jumpa riba tu, rasa dalam kitab dia ni dia akan tulis tu nanti. Pasal nak panggil hutang tu, tambah hutang-hutang lah ni yang konvensional punya, yang panggil Islamik tu, kita akan tengok nanti apa dia yang Islamik tu menentang apa yang dia panggil Islamik tu. Sampai Cina pun pelik. Yang ni pengalaman saya jumpa sendiri dengan toke-toke Cina. Toke pun toke motor lah, bukan toke babi, bukan toke bank, toke motor. Dulu dia konvensional aja kan. Sampai satu tahap bila ada Islamik ni, dia rajin sembang dengan saya, memang gurau gitu je Cina ni. Memang boleh kata kawan baik, tak kawan lah, tapi muamalahnya tu lah. Motor kita rosak, kita pergi kedai dia lah, pasal dia bagus cara muamalah dia. Bila kita tanya kat dia, dia pun jawab, awak pun sekarang muskil lah. Apa Ustaz? Itu Islamik ah. Itu Islamik ah. Wah, pining ah. Macam nanti lah saya syarah tu, sampai jumpa saya cerita. Jadi atas kata memang bank yang memang orientasi ke atas 100% cara Islamik, memang susah nak kata. Hatta bank Islam sendiri pun ada. Yang kalau bank Islam satu masa dulu katalah rumah 100,000 dijual 500,000 contoh. 500,000 dalam tempoh 25 tahun macam ni. Memang dia tak ambil lebih Banyak tu ialah. Janji pun memang dijual rumah tu harga 500,000 lah kan. Dia tak akan ambil lebih lah. Tapi bila lambat dia minta juga. Memang dia kata tak minta lebih. Atas nama riba tidak. Atas kaedah tu kita belajar ni. Atas nama riba tidak. Pasal apa? Memang dia janji tak ambil lebih. Tapi dia minta lebih tak. Dia cas. Dia cas juga. Cas tu haram. Tapi haram tu bukan atas nama riba. Riba faham tu. Riba tu. Kalau yang konvensional memang awal-awal lah. Soalan tu juga, tu pun ada ramai orang tanya apa, boleh tak rumah 100,000 dijual sampai 500,000? Itu bank Islam. Tapi yang konvensional beli rumah 100,000, tapi taklah cara nama Islamik tu. Kena bayar kadar persen macam ni bunga dia. Bila tempoh yang sama, bank Islam kena bayar 500,000, memang tak tambah-tambah dah. Konvensional akan bayar lebih kurang 350,000 saja. Riba tak 500,000 tu? Dengar soalan ni. Dengar jawapan ni dan dengar soalan faham ni. Apa dia? Atas nama riba memang tak riba. Itu boleh ke dia jual 500,000? Hak dia nak jual mahal. Jam ni kalau beli DIY RM2.5. Contohlah. Siapa beli, saya bukan nak hina dia. Saya bagi contoh je. RM2.5 je. Kita jual 2,500. Boleh tak? Saya jual 25,000. Saya jual 2.5 juta. Boleh tak? Boleh tak? Harus. Tak menindas orang ke jual mahal-mahal. Ada duit beli tak ada beli. Dia pasal lah kau. Dan memang saya berbuah harga pun tak nak jual kat orang. Satu saya berbuah harga juta-juta. Macam mana pun saya memang nak jual, tapi saya bagi bubuh 2.5 juta. Boleh tak? Kenapa boleh? Harta benda kita harus untuk kita jual. Berapa harga? Apa pula menindas juga? Kau nak beli ya, tak nak beli sudahlah. Kereta antik dah buruk lah, tapi dijual harga juta-juta, bilion. Boleh? Harus dia nak jual. Orang nak buat harga tak buat harga punya pasal. Saya nak sebut tentang harga tu kan, 100,000 jual 500,000 boleh? Boleh? Engkau gedik-gedik beli buat apa? Betul kata ustaz, kalau gitu baik saya ambil konvensional. 100,000 bayar 350,000. Engkau memang konvensional, bayar memang sikit, tapi nama riba. Yang ni tak nama riba, tapi kena bayar 500,000. Kau nak mana? Kalau tuan-tuan saya suruh pilih yang mana? Cerita-cerita bank Islam lagi. Bank Islam ni dulu punya bank Islam. Sekarang bank Islam nanti cerita lain. Nak beli mana? Yang 100,000 bayar 500,000 tapi tak riba. Ni 100,000 tapi ada bunga. Tapi jumlah dia nanti 350,000. Tapi riba. Ni yang kata telan mati mak, luah mati bapak ni. Nak beli mana? Kalau ikut kaedah wajib beli yang 100,000 bayar 500,000 tu.
Yang bank jual kat kita dengan harga RM500,000. Pasal apa? Pasal dia bukan riba. Dia bukan riba. Walaupun mahal. Biarpun mahal, tapi dia bukan riba. Yang ni walaupun murah, tapi muamalah dia, kaifiat dia adalah riba. Berdosa besar. Kau halalkan kapi. Ya. Tentu satu hal. Sepatutnya janganlah berbuah sampai RM500,000. Bank Islam benda macam bank kapi je. Saya bukan nak kapikan bank tu. Cara tu, dia mencekik tu kalah Yahudi. Memang harga Yahudi lah dia orang kata kan. Harga mahal ni harga Yahudi lah dia orang kan. Macam mana pun nak sebut harga Yahudi boleh berubah harga mahal. Tak ada masalah gitu. Kalau ada benda yang jadi keperluan asas apa, tu bahas lain, cerita lain. Tu cerita lain dia sebut kata tak boleh sorok lah apa-apa. Tu pun kalau nak jual mahal. Kalau memang keperluan orang nak pakai tapi kita jual mahal dan bukan kita atas simpan sorok-sorok untuk jual mahal, ada khas bahas tu panjang sangat tadi, nanti lagi bagi faham riba tu. Ini faham riba tu. Kadang-kadang bila cerita bab tu yang fokus tak faham, dia buka bab besar-besar. Bagi faham fokus ni lo. Mana yang nama riba tak riba, mana yang nama kafir tak nama kafir, untuk halalkan tu adalah kufur. Itu asal kita punya bahas. Kita punya tajuk asal tu. Ni. Itu nanti saat tu lain. Kalau bank Islam macam saya sebut tadi tu macam tu. Dulunya muamalat, sekarang tak ada lah. Sekarang Islamic banking untuk beli rumah, beli kereta ataupun yang personal loan apa tu kan. Lain dah, walaupun nama Islamic dia bukan macam tu dah. Dia cuma on paper, proposal aja. Tulis siap kertas kerja. Ya, nak hutang 100,000 misalnya apa? Nak buat apa? Nak projek apa? Projek ternakan puyuh. Okey. Berapa ni? Projek ternakan puyuh. Berapa harga? 100,000. Jadi apa akan buat? Bank akan buat apa? Bank akan beli projek ni. Ni. Projek ni. Bukan ada apa lagi. Bank akan beli 100,000. Okey. Saya jual projek ini kepada pihak bank. 100,000. Bank pun saya beli projek puyuh awak dengan harga 100,000. Lepas tu? Dia akan jual balik projek yang kita punya tu kat kita. Bila dah dia punya, macam mana? Saya jual projek puyuh ini dengan harga 120,000 dalam tempoh 15 tahun. Contoh kan, 120,000. Kita pun saya beli projek puyuh yang saya punya. Puyuh saya memang yang saya punya, yang saya telah jual kat awak tu, saya beli balik dengan harga 120,000. Jadi apa akan jadi nanti? Bank akan bagi kita 100,000. Lepas tu kita kena bayar dekat bank 120,000. Muamalah apa? Muamalah apa? Islamic banking. Beli apa? Beli projek puyuh on paper, proposal only. Itu Islamic banking sekarang. Itu saya kata Cina pun pening. Tapi lagi untung pusat Cina juga. Konvensional lah. Rating pun boleh naik 8%. Ini macam ni disebut kan. Ini ada yang 100% lagi panjang, lagi 100%. Islamic banking. Dia lagi suka Islamic banking daripada conventional banking. Peliknya ada panel syariah kata apa? Halal. Tu halal kepala otak kau. Tu saya kata it's not Islamic, it's only a gimmick. Tu bagi faham elok saya sebut tu. Dan cerita ni pun yang pakar-pakar bank, saya tu kan dengar, saya ingat saya je fahamnya tu. Rupanya memang CEO bank cakap. Betul. Tu saya kata, kalau gitu saya boleh jadi bank. Gelak dia. Maksud apa? Maksud memang untung atas angin. Untung angin. Buat duit atas angin. Kita boleh buat satu package macam ni. Mana orang yang akan masuk melalui package tu untuk buat perbankan dan buat loan tu macam mana? Kita boleh create kita punya own money. Kita boleh arahkan bank negara ni 3 juta, keluarkan 3 juta.
Kita boleh create 3 juta, jadi seolah-olah kita ada 3 juta tu. Nah, ambil kau. Dengan bank apa? Bank negara satu hal lah. Nak kena bayar dengan dia tu. Satu hal. Tapi kita boleh jadi bank pula. Kita boleh jadi bank ni. Kita boleh bagi orang keluar, aku nak 300 juta. Aku nak 5 juta. Aku nak 5 bilion. Ni pasal apa? Banyak orang ambil hutang melalui aku ni. Aku dah dulu saja di bank ni. Aku nak 5 juta, aku nak 5 bilion. Ambil. Jadi dia boleh create his own money. Sekarang aset aku dah banyak ni. Ada aset, asal tak ada aset, Ailio basi je. Ada. Asal lesen aja untuk buat perniagaan. Kalau ada pun kena bayaran macam ni. Yang bubur bawah meja tu lain lah. Tu lain pula. Okey, ya, sebut nak pergi faham tu, jangan tak faham riba tu. Yang tu tak tahu saya tampar lagi. Yang mana masak Jami, masak Hanafi betul. Yang mana nama riba pada akad tak kena akad tu. Tak ada akad tu. Itu yang dia kata tak jadi kafir orang yang berkata tak jadi riba, beri berhutang bayar lebihnya jika tiada disyaratkan dia di dalam akad. Walaupun perkara bayar lebih itu sudah maklum, walaupun bayar lebih ni dah maklum lah maksudnya, memang tahu bayar misalnya hutang kampung ni hutang 10,000 boleh ambil 10,000. Memang maklum nanti bukan bayar 10,000. Kalau setahun nanti kena bayar 11,000 contohlah kan. Orang semua pakat tahu dah kan. Walaupun dah maklum macam tu. Pasal apa boleh tu? Kerana tak jadi riba demikian. Itu dalam mazhab Syafi'i. Pasal tak duduk dalam akad. Walaupun 10,000 nanti memang bukan bayar 10,000. Tapi dalam akad tak sebut dia bukan riba. Tapi apa? Istilahnya ambil harta orang cara batil tapi dia bukan riba. Dalam mazhab Syafi'i. Pergi faham tak tu? Situ dulu. Yang memang kena faham, bila dah terlibat, dulu terjebak, dulu tak tahu apa pun, rumah pun riba, dah buat amalat macam tu kan, bank pula komersional lah pun macam tu lah ataupun bank Islam tak Islam pun terlibat banyak dah, semua habis riba punya muamalah. Macam mana kaedah dalam fiqh Quran sebut prinsip ni macam mana? Faman ja'ahu mau'izatum min rabbi fantaha falahu ma salaf. Siapa yang datang peringatan dah dapat cerita faham benda ni haram salah macam mana, fantaha, kena berhenti tu kena faham elok. Kalau dulu jangan buat muamalah tu satu hal dah, sekarang nak keluar tak boleh keluar bodoh-bodoh gitu, tak bayar tak boleh. Pasal apa? Nanti bunga lagi besar. Jadi apa maksudnya? Menyesal. Macam mana beli daging lembu tu, tak daging babi macam mana? Aku tak beli dah. Memang rasa bersalah. Orang tu macam mana? Yang memang kena bayar. Jangan miss, skip macam mana? Dia akan jadi lagi besar riba tu. Tambah lari terus tak bayar macam mana? Bank akan blacklist kita satu hair. Lepas tu macam mana? Memang blacklist sampai kita akan istiakan muflis. Yang buat pasal macam tu, pasal apa? Lagi muamalah besar kita punya riba tu pasal lagi banyak kena bayar. Jadi mana yang dah ada kena bayar tu bayar, taubat. Pasal itu kaedah fantaha. Masalah fa tu macam mana? Mudah-mudahan tak ampun kita. Kalau mati pun mudah-mudahan dalam pengampunan dosa. Jadi yang salah tu apa? Yang salah tu bayar lebih tu, yang tu lah riba. Soal, rumah yang dah beli tu boleh duduk tak? Beli rumah halal, yang halal tu bayar lebih tu, yang tu yang riba. Rumah halal, kereta bukan babi, rumah bukan babi. Muamalah tu yang haram, bayar lebih tu yang haram. Jadi taklah kena pergi tukar rumah lain apa-apa, duduklah rumah tu. Jadi yang nak berhenti terus tak boleh kan. Dengar saya sebut, kalau yang memang boleh duit banyak-banyak ni, bayarlah apa habis. Contoh kan, simpan buat apa? Dengar saya sebut, ada orang macam ni, dia hutang beli rumah. Saya jawab dah soalan tu, cuma nak lanjut sikit tadi. Dengar, jangan buat bodoh macam ni. Beli rumah 100,000 berdasarkan kaedah-kaedah riba ni, bahasa mudah itu konvensional ni, kena dalam tempoh ni kena bayar sampai
200,000. Katalah contoh gitu kan. Kena bayar 200,000. Dia ada duit sebenarnya untuk bayar 100,000 tu. Tapi saja pergi ambil hutang. Dia ada duit. Lepas tu bila tahu, kau tahu, dia ambil hutang pasal apa? Pasal dia tak nak habiskan duit dia untuk bayar tu. Untuk bayar sikit, tapi akan jadi 200,000. Untuk buat apa? Rumah yang dia beli 100,000 tu, jadi memang akan bayar nanti 200,000, tapi dia buat renovate rumah dia sampai 150,000. Renovate rumah. Besar sana, tukar shilling, ni buat bilik air, buat lantai macam ni. 150,000. Beli rumah 100,000. Kena bayar 200,000. Renovate 150,000. Macam? Janganlah macam tu. Patutnya macam mana? Memang dah beli 100,000. Memang asal perjanjian macam ni. Untuk katalah ada duit macam mana? Boleh bayar habis macam mana? Pergi bank, tanya dia kalau bayar awal macam mana, dapat kurang berapa. Pasal dia akan kira persen tu kan. Ada kira-kira dia. Kena bayar macam ni. Baik, saya mau bayar semua. Bayar. Lepas tu renovate, engkau dapat renovate apa. Jadi apa? Selesaikan dulu hutang yang bawa riba tu, amalan riba tu. Jangan gaduh renovate, tapi meneruskan rumah dalam keadaan kena bayar dengan kaedah riba. Yang tu sikit panduan. Pasal saya pernah jumpa orang macam tu, dah ada orang sebut macam tu. Saya bagi suggestion kat dia. Dia tak nak pakai itu satu hal lah. Tapi saya sedia lah kata. Kenapa dia jadi itu? Pelik. Dia sayang duit tu. Dia kata dia boleh rolling. Ni. Dia boleh rolling duit ni. Kalau kita bayar, katalah bayar 100,000 terus, duit tak ada, tinggal sikit. Yang ni kita bayar sikit-sikit, setiap bulan berapa ratus saja. Jadi duit tu boleh rolling, buat macam ni, boleh buat macam ni. Tapi dalam masa ni kena bayar memang 200,000 lah. Tapi boleh rolling tu. Dia nak guna rolling tu. Dia seronok rolling tu. Dia sanggup muamalah dengan riba. Janganlah. Pasal celak kan dapat mungkin. Kena cukai tu lah. Cari jalan lah. Ada pun kan, memang ajar pun kan. Cari jalan lah. LHDN. Beli rumah ni harga 300,000 cash macam mana? Beli tanah ni 150,000 cash, ambil mana? Kawan-kawan bagi, adik-beradik beli kongsi. Ada je kedah-kedah jawapan tu. Pergi belajar pada mereka yang ahli dalam tu. Saya tak ahli pak tu. Boleh je buat kan. Boleh je buat, cari jalan. Rasa penjelasan asal bab itu jangan tak faham. Tuan, core business jangan tak faham. Tu yang perlu kita ambil faham asas tu. Yang menyambi tu kan. Asas kita nak bicara mana yang nama riba tak nama riba, khasnya atas kaedah mazhab Syafi'i. Pasal dia tak ada ijma'. Asal pasal kaedah kita nak memahamkan nama murtad tak murtad ni macam mana? Menghalalkan benda yang haram dengan ijma' ulama. Riba memang haram, umum riba. Tapi spesifik sikit, riba ni kita mazhab Syafi'i mesti berlaku pada diri akad. Kalau bukan pada diri akad, dia bukan riba. Walaupun bayar lebih. Bayar lebih itu bukan atas nama riba. Tapi haram tetap haram. Pasal ambil makan harta cara batil. Tapi dia bukan riba. Dia kata yang tu bukan riba. Tu halal kata dia. Di atas dia kata yang tu bukan riba, tak jadi murtad tu. Ya Allah. Macam mana? Kalau yang menghalalkan tu Hanafi, tak juga, pasal dia bukan ijma'. Tapi salah pasal dalam usul dia yang tu haram, tapi dia kata halal. Tadi sedangkan dia Hanafi. Macam mana dia boleh kata dengan ilmu dia tak ada dalam mazhab Syafi'i contohnya, tapi dia kata halal padahal hak tu riba, padahal dalam kaedah dia yang tu haram. Hak tu salah besar tu. Tu dosa besar. Bahkan boleh jadi kufur. Atas akidah dia kata benda tu boleh jadi murtad, benda tu memang haram pada i'tikad dia, tapi dia kata tak haram. Salah besar. Cuma atas tak ijma' tu satu hal, tapi salah besar. Pasal dalam usul dia yang tu adalah haram. Macam mana dia boleh buat benda yang haram pada i'tikad dia, tapi dia langgar dan dia kata halal.
Lain kalau ada. Urus di bank dia buat kad zero I tu. Macam boleh tak? Yang tu untuk apa? Kad. Kad untuk muamalah, ambil duit, masuk duit lah. Jadi yang tanya apa tu? Dia ada riba ada simpanan. Yang zero I tu komisioner. Dia sebelum buat kad tu dia tanya buat komisioner kan zero I. Tadi sebut dah. Nama je beza. Muamalah sama. Tak tahulah kalau itu sama tak sama tu, kalau kata berbeza sekalipun atas nama riba, bukan riba pasal kita bukan bagi hutang kat bank. Giro kan. Kita simpanan kan. Nama Islamik tak Islamik yang tu lah kan. Lambat main ke apa ni? Agak disebut kan. Yang tu bukan kita bagi hutang kat dia, kita simpan. Cuma yang ni ada dividen, yang ni tak ada dividen kan. Yang ni ada bagi faedah, yang ni tak ada bagi faedah. Kaedah kita yang tu bukan nama riba. Yang tu bukan riba. Dari segi muamalah, harus muamalah dengan orang kafir atau bank yang ada benda haram, benda halal, benda haram, harus muamalah untuk dia, kita muamalah dengan dia tu. Jadi nak buat kad giro ke bank ke apa kan, ada wadiah yang Islamik, ada wadiah yang non Islamik. Contohlah kan, macam mana? Harus muamalah dengan dia, harus muamalah dengan dia. Tadi saya sebut dah buat tu. Wallahualam. InsyaAllah sambung ke depan. Masih ada bab riba lagi tu. Ni riba dia mengambil tau. Kalau baca bab riba betul-betul macam mana? Lagi kena bercekak mata lah, kena ambil faham tu. Soal lah ni dia kata antara memang kita ngaji dalam hadis-hadis buat dia sebut akhir zaman ni memang tak dapat lari daripada habuk-habuk riba, ada bunyi gitu lah kan. Walaupun itu boleh lari lah, boleh. Wajib kita jaga syariat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli awdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه